rasanya oh bila kita bersama. Ya, hari ni punya kamera angle lain macam Daripada jauh bawa ke depan. Ya, macam itulah kita nak mulakan hari kita. Bangun, jangan terus bangun daripada katil je. Dia pelan-pelan dengan tenang. Duduk atas katil kejap, minum air suam tu at least 2-3 sip. Haziq buat macam tu setiap pagi. Saya memang buat setiap pagi. Itulah rahsia awet muda. Pening kejap. Sebab banyak sangat kerupuji, sebab tu dia terus macam awet muda terus. Yes, bagi anda yang sedang menyaksikan kami, macam Haziq cakap, bangun pagi, kita lek-lek dulu. Yang paling penting, kita kena rasa happy, ceria. Pastikan pagi-pagi tu kita ceria. Kemudian, hari kita yang seterusnya akan terus ceria, terus sahaja baik-baik sahaja. Dan bagi anda semua yang sedang menyaksikan kami, anda boleh juga menyaksikan kami secara langsung di Facebook Borak Kopitiam. Dekat situ lagi best, Haziq. Boleh komen-komen. Boleh cerita apa yang anda makan pagi ni kan. Sarapan apa? Nasi lemak ke kak? Nasi lemak tu pedas ke sambal manis? Ada ikan bilis, ada kacang sikit. Boleh cerita semua dekat Facebook Borak Kopitiam. InsyaAllah kita akan cuba borak-borak sekali. Kita akan selit-selit masuk dekat dalam Facebook Borak Kopitiam tu. Dan hari ini 12 Mac 2022 bersama dengan 8 Syaban 1443 Hijrah. Kita nak update sikit ni. Ini kes COVID-19 2 hari lepas ni. Betul. Kita telah mencatat sebanyak 30,787 kes baharu. Angka yang cukup tinggi. Jadi bagi anda semua, walaupun SOP dah berubah, okey, anda semua jangan leka, jangan ambil mudah dengan SOP yang ada. Jaga diri anda dan keluarga masing-masing. Ya, ini adalah sedikit info mengenai kalau anda menjadi kontak rapat. Betul. Kan mungkin kawan korang ke yang positif COVID-19 tak tahu berapa lama nak kena kuarantin ni. Untuk yang tidak bergejala 5 hari. Betul. Tapi kalau lepas ni tak ada bergejala lagi, yang memang tak ada apa-apa masalah, mungkin kita boleh keluar seperti biasa. Mungkinlah. Tapi apa-apa pun, untuk anda nak dapatkan info yang lebih lanjut dan tepat, pergi ke social media ataupun laman sesawang KKM dan sebagainya. Anda boleh dapatkan informasi di situ, ataupun dekat dalam aplikasi MySejahtera anda pun boleh. Betul, dekat situ ada, Haziq. Sepanjang minggu lepas memang cek dekat apps MySejahtera je. Apa benda semua memang pakai situ je. Dan kalau kita tak update, contohlah ada orang yang bergejala and bila cek self test positif. Boleh update sendiri dekat MySejahtera tu. Dia ada COVID-19 status tu, boleh update. Lepas tu nanti akan adalah pihak KKM akan bagi tahu supaya suruh isi apa yang perlu diisi supaya dia tahu yang kita tidak bergejala dan kita berada dalam kategori 1. Betul. Okey, baiklah. Itu dia update mengenai COVID-19. Sekarang ni apa kata kita tengok pula, tinjau keadaan dekat luar macam mana, apa khabar? Hujan ke, cerah ke? Hari ini di Kuala Lumpur dijangkakan akan ada ribut petir, Haziq. Di Shah Alam pun sama juga dijangka ribut petir hari ni. Kemudian kita beralih pergi ke Ipoh, hujan. Kemudian ke Georgetown, cerah. Okey, nampak gayanya ada yang ribut petir, hujan, cerah. Jadi di utara, di Alor Star pun dijangka cerah hari ini. Sama macam ke arah Perlis, dijangka cerah juga. Yes. Kemudian pergi ke Kota Baru, cerah juga. Rata-rata ni di macam... Kota Terengganu pun alhamdulillah cerah. Pun kebanyakannya cerah. Senyum saya bila tengok banyak tempat cerah. Kuantan pun sama juga cerah. Johor Bahru, ribut petir. Hari ni pilihan raya negeri ni. Dekat Bandaraya Melaka, ribut petir juga. Seremban, ribut petir. Okey, kita pergi ke Kuching pula. Sarawak dijangka cerah dan di Kota Kinabalu Sabah dijangka ribut petir untuk hari ini 12 Mac 2022. Dan kalau anda ada plan untuk keluar tu, boleh gunakan laporan kerja cuaca tu untuk planning, rancang anda punya perjalanan keluar rumah tu. Dan happy birthday kita ucapkan kepada anda yang menyambut hari jadi hari ni. Wow, thank you Haziq. Saya punya birthday 22 Mac nanti. Hari ni 12 tau. Tak ada kena mengena dengan 22. So jangan nak overshadow 12 hari bulan punya sambutan birthday. Jahat. Okey. Siapa punya birthday hari ni boleh komen sekarang ni. Nanti mungkin Haziq akan buatkan wish lagi untuk anda. Nyanyi mungkin. Will do. Happy birthday to you. Yes. Semoga panjang umur, diperluaskan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan bahagia bersama dengan family. Dan kalau ada sambutan hari jadi, dia akan ada orang yang akan datang ambil gambar. Ataupun kita sendiri yang akan rakam momen tu menggunakan kamera apa yang kita ada. Ada orang guna kamera telefon. Yes. Ada yang memang simpan kamera yang ada filem lagi tu.
Ada yang pakai DSLR, kita panggil. Kamera digital biasa pun ada. Kamera digital. Kan? Macam-macam. Tapi sebenarnya kan, untuk pengetahuan anda semua, time-time majlis ada event ke apa kan. Kalau tak ada event pun, ambillah gambar. Saya sarankan. Sebab apa? Itu adalah memory. Memory. Bukan memory card. Memory. Mungkin memory telefon kita ni besar. Bolehlah simpan semua dalam telefon. Tapi untuk kita simpan video, gambar, momen-momen yang berlaku semasa hari jadi ke, masa tu anak sunat ke, kan? Masa tu kita konvo ataupun apa-apa saja momen, anda boleh gunakan lensa untuk merakam momen tersebut. Betul. Sebab momen-momen tersebut hanya berlaku sekali sahaja. Tak akan berulang. Nanti 10 tahun lagi tengok balik. Wow, macam ni rupa saya. Rupanya kita dulu, kita ingat baliklah momen kita. Lagi-lagi sekarang ni kat social media pun banyak dah memory yang akan dikeluarkan. Betul. Dan contoh hari ini 12 Mac. 12 Mac 2012 dulu. Apa yang awak buat, semua ada dekat dalam tu. Jadi hari ini topik kita adalah tajuknya Mata Lensa. Jadi bagi anda semua, saya percaya mesti ramai dekat luar yang sedang saksikan ni memang suka ambil gambar. Tapi kalau nak tahu macam antara contoh-contohnya, kamera apa yang ada, apa yang sesuai ataupun angle-angle yang sesuai. Kejap lagi kita akan bawakan semua tips-tips ni kepada anda semua. Dan kita ada tips juga untuk ambil gambar masa hari perkahwinan. Siapa yang akan bersama dengan kita? Semuanya kejap lagi dalam Borak Kopitiam. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Hari ini dengan topik kita mata lensa. Tapi sebelum kita cerita lebih panjang tentang mata lensa tu, apa kata Fiona, dia ada something nak bagi tahu dekat Angpau. Yes, Angpau Angpau semua. Fiona nak ajak Angpau semua untuk tengok drama. Tengok cerita Kerana Dia Suka. Jadi sama-sama kita saksikan Kerana Dia Suka gandingan romantis Fikri Ibrahim dan Rita Nadira pada jam 9 malam ini di TV3. Drama ini baru saja ditayangkan di slot Lestari yang bersiaran setiap Rabu hingga Sabtu. Jadi jom ramai-ramai jam 9 malam di TV3. Ya, untuk slot Lestari, okey. Menggantikan cerita inilah Cinta Malaysia. Ya. Okey. Jadi sama-sama kita saksikan jam 9 malam nanti. Okey, tadi Haziq ada tanya birthday siapa hari ni kan. Untuk hari ni kita tengok kita tengok ada ramai juga orang yang cakap happy birthday. Birthday siapa hari ni? Saya Ros Azimah, 12 hari bulan 3. Dia ucapkan terima kasih kepada Haziq sebab bagi ucapan pagi tadi. Welcome. Rasa macam dialu-alukan untuk bagi ucapan tu kan. Tapi tak apa. Kita akan terus bagi ucapan, bagi tahu lagi birthday siapa lagi di 12 Mac 2022. Dan antara orang yang suka ambil gambar dekat Borak Kopitiam ni adalah Fiona. Dia bukan setakat suka ambil gambar, dia suka paksa orang ambil gambar juga. Hei, itu semua dusta. Tapi masa majlis kahwin you, orang yang datang ambil gambar ramai tak? Maksudnya ada 2-3 fotografer tak yang datang? Ada. Dia 2-3 fotografer. Lepas tu fotografer yang tak di-hire, tak diupah pun ada juga. Bestnya. Tak payah bayar tu. Haziq pun sama kan? Tak, saya memang bayar semua. Semua? Saya yang mana fotografer yang datang, semua saya bayar. Tapi tahu tak gambar-gambar yang Haziq ada tu kan, yang tak dibayar, yang dibayar tu kan? Yang dibayar datang tu semua. Gambar dia boleh diterima ke tak? Yes, of course boleh diterima. Angle dia okey ke tak? Ya, sebab bila kita hire fotografer yang profesional, dia dah tahu apa nak buat bila ambil gambar semasa hari perkahwinan. Dia ada juga pantang-larang dia. Okey, tapi kalau Haziq cakap saya tak percayalah. You nak percaya siapa? Kita jemput mereka yang profesional datang sini lah. Yes, kita bersama dengan Encik Nazri Bakar ataupun Benas. Yeay. Ya. Okey. Wah. Nanti kan kemunculan beliau dari pintu. Assalamualaikum Benas. Selamat pagi. Silakan. Okey. Okey, Aziz, apa khabar? Selamat pagi Benas. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Jemput duduk. Selamat datang ke rumah kami ni. Okey, Benas. Okey, ya saya. Tadi kita dah cerita dah sikit-sikit pasal fotografer perkahwinan. Kan? Bila nak ambil gambar semasa hari perkahwinan ni ada juga pantang larang dia. Yes. Ada juga benda yang kita kena ingatkan kepada tetamu. Dia ada dia punya pancaroba dan cabaran. Banyak
perkara yang perlu kita jagalah sebenarnya. Okey, so mungkin Benas boleh ceritakan dulu pasal Benas. Benas dah berapa lama dah terlibat dalam dunia fotografi ni? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi semua Malaysia. Masya. So, this is my first time. Okay. Saya Nazri Bakar. Boleh panggil Benas lah. So, semalam saya dah ada beritahu dalam Malaysia Community Photographer tu, MCP. Untuk kita live pada hari ini, saya telah pun mula mengambil gambar 2002. Tetapi mula mengambil job untuk wedding 2005. Alright. 17 tahun lepas. 17. Tapi dulu filem lah. Filem. Sebelum kita boleh dapatkan digital. Yang digital punya lagi best. Punya lagi best. And then pada tahun 2014 tu baru kita makin establish. So, saya sekarang mengurus tim fotografer untuk wedding professional, iaitu daripada Kelantan Photographer. Kita bersama dengan tim kru kita daripada Kelantan. So, saya fly pada hari ini khas untuk bercakap berkenaan dengan wedding yang orang kata mungkin ada yang tak tahu, ada yang tahu, tapi kita nak highlightkan hari ini bahawa kerja untuk wedding ni bukan just jump terus pergi buat, tak ada. Kita mesti ada plan dan kita mesti ada negotiation, seni dia untuk hasilkan gambar. So, macam di Kelantan, kita ada network kita. Kita berada di FK Art Studio, FK yang sentiasa guide kita untuk post. Kita ada stylista. Tapi sangat menarik Rasa macam nak tengok sikit gambar-gambar yang pernah Benas ambil. Yang pernah ambil. Ada tak? Jom kita tengok. Ada. Ni. Wow. Ini yang latest Ni paling latest. Ni latest. memang di hitam putih ke apa Benas? Dia ada Hitam putih. Mata Haziq yang tak nampak rupanya. You start saya punya gambar lama. Ini pergi negara mana ni? Ini kebun jagung di Tapi ini Tanah semua Merah. lepas diedit, betul tak Benas? Dia Ada. bukannya ambil gambar kita raw terus post je tak. Tapi servisnya termasuklah editing. Termasuk untuk editing. Tapi kalau kita tengok wow, ini art dia memang lain macam semua Benas. Tapi kalau dengan langit yang macam tu, color yang macam tu, adakah permintaan pengantin sendiri ataupun Benas sendiri yang mencadangkan kita buat macam tu? Kita andaikan bahawa kita sebagai pro. So, kita ada semua advice. Kita ada semua pilihan yang customer kita nak. So, kita kena discuss. Kadang-kadang customer ada pelbagai jenis. Ada yang, I pulang pada you all lah. You all nak buat macam mana. Ataupun ada yang datang dengan taste dia tersendiri. So, kita kena memahami customer. Kalau kita gagal memahami customer, itu yang akan masalah. Tapi kalau kita tengok kan tadi kan, gambar-gambar yang ditunjukkan, ada posing kan, macam-macam posing. Adakah secara naturally semua klien adakah memang pengantin semua pandai, ni model? Model ke apa? You are not model but we make you a model. Wow. Macam mana? How? That is your first time actually. Your first time. And then kita ada dengan orang kata kita dah praktis kan? Dengan model. So kita guidekan model yang bukan model asalnya. So kita mesti first is communication. Communicate. Now you mesti ni susah sikit nak kontrol dengan nanti. So kita try lah, Tak apa. Okey. So kita mula-mula sekali kita mesti ada objektif post tu apa. Okey, tapi sebelum tu, Benas. Okey, sebelum kita belajar post tu kan, katakanlah orang tu mungkin pertama kali kita ambil gambar dengan juru gambar dan sebagainya kan, mungkin ada rasa malu sedikit. Syaikat macam kan. Kononnya lah depan malu nanti bila selfie tapi bila seorang-seorang. dah start kamera datang kat dia paling modal. Tak sempat dengan kita nak shoot kan. Tapi sebenarnya macam mana kita nak bagi mereka hilang rasa malu tersebut? Pertama sekali kita mesti bina repo. First time. Kalau macam you dah biasa tak apa. Tanya khabar. Kemudian buat selfie dulu. Bina repo yang baik supaya dia rasa kita bukan orang asing. Macam adik-beradik, macam kawan-kawan dia. So bila macam tu, kita akan bagi penerangan kita nak apa. Kita mesti pastikan dia faham apa yang kita nak. Barulah dia boleh bagi kerjasama. Ni tak datang terkejah. Okey, posing. Muka garang pula tu. Muka garang macam rimau, macam singa, mana boleh. Siapa berani? Ini contoh, ini video semasa Benas kerja. Ni ya betul. Yes, tu saya. Okey. Kalau tengok peralatan yang Benas bawa ada macam-macam.
Kalau tengok berapa round tu nak pergi ambil barang kat kereta, datang kat location? Okay, right. So ginilah Aziz Kita untuk shoot gambar ni, kita ada motif dia Kita ada motif untuk buat masterpiece ke ataupun untuk biasa ke atau untuk available light ke. So yang ni kita decide okey kita nak buat masterpiece. Okey, masterpiece peralatan dia lain. Dia perlukan lebih lighting dan bila perlukan lebih peralatan, lebih kamera, kita perlukan lebih kru. Kita mesti pergi on team. Tak boleh one man show, tak boleh. You tak akan dapat buat. Boleh lah. Dia akan exhausted lah. Gambar macam tengah macam tu kan. Dia gambar sama estetik je. Estetik. Dan satu lagi, kita tak akan dapat perincian air muka kita punya customer. Customer tu dah penat ataupun dia nak rehat kejap, kita tak perasan sebab kita seorang. Ini kalau kita dah assign seorang, you stylista, you perhatikan air muka dia. Kalau dia berubah, dia suruh relax. Minum air ke dulu ataupun makan coklat dulu. Okey, bagikan dia kendur kejap supaya semua everything kita boleh kawal. Kalau seorang tak boleh one man show. So kalau kita keluar untuk available light, kamera satu cukup. Tapi kalau untuk masterpiece, kita perlukan lampu, strobe light strobe light. Kemudian kamera behind the scene. Kamera behind the scene maknanya kamera di belakang kamera. Di belakang kamera. Macam sekarang ni kamera kena ada lagi satu belakang. Baru orang tahu situasi sebenar kita macam mana. Wah, okey, tapi bila buat fotografi untuk perkahwinan ni, dia ada banyak cabaran. Contohlah, masa hari perkahwinan tu hujan, Benas. Tak terfikir pun sebelum ni macam, masa cek kaji cuaca tak hujan. Tiba-tiba masa wedding hujan. Okey, tak apalah kan. Saya ada pernah, sebenarnya ada video viral tu minggu sebab soalan baru keluar hari ni, jadi tak dapat nak prepare. Soalan saya tu pun main keluar je tadi tu. Semasa kita shoot untuk garden wedding, tepi beach garden wedding, dia buatkan plumbing tepi pantai. Okey. Jadi kesilapan berlaku sedikit apabila plumbing tu dipasang dekat sangat dan waktu tu petang, dia tak jangka bahawa air tu akan pasang. Allahuakbar. Apa yang berlaku? Macam plumbing ku musnah lah. Dilanda ombak. Memang musnah habis lah. Memang musnah lah. Tapi sebagai fotografer, you tak boleh nak ubah semua. You buatlah sesuatu. Mesti capture. Dan berjaya. Alhamdulillah, kru kita berjaya dapat. Walaupun hujan, kita buat tema hujan. Walaupun ombak membantaikan kita punya tu, kita buat. Sebab kita boleh close up dan juga kita boleh wide. So kalau wide tu nampak ke kemusnahan, tutup. Kita buat close up. Sebab itulah kena ada skill. Kena ada penting. So kita pandangan kita tu berbeza. Perspektif kita dengan mata biasa ni adalah berbeza. Kita mata dan juga kreativiti. Mata dan kreativiti. Kalau orang lain tengok mata saja, tak memahami apa yang sedang berlaku dan sudut apa yang perlu diambil. Tapi fotografer dia kreatif tu kena ada. Dia ada lagi satu ni. Yes, heart. Kalau tak ada hati nak buat, tak ada passion nak buat. Tak ada passion. Mungkin kita akan macam sambil lewa. Ada ramai sebenarnya, Benas, kalau Aziz tengok dekat social media, ada yang komplain. Ada fotografer saya ambil gambar macam ni lah. Bila tengok hasil dia, kecewa lah. Paling teruknya, ambil gambar, tiba-tiba gambar tu minta tak ada hilang. Aduh, hai. Itu nak minta Benas bagi nasihat sikit. Mungkin ada beginner yang baru nak berjinak-jinak dalam wedding fotografi ni. Okey, mula-mula sekali bagi pihak customer lah dulu kan. Sebab gambar hilang ini cerita lama, pusing banyak kali dah. Gambar hilang, kamera rosak. Tu alasan lama tu. Cerita lama lah. Kisah lama. Dipusing-pusing balik cerita tu. Ini zaman era digital semua. Lepas shoot, pastikan you dapat soft copy. Dan make, kalau dia minta full payment, bayar full payment. Ataupun berapa certain payment yang kena dapat untuk soft copy tu. Lepas siap, shoot, bagi. Jangan tangguh sampai besok lusa. Jangan. Tu, mesti minta. Mesti orang marah agak saja ni. Sebab ini adalah tip. Semua kena minta dah. Sebab ini adalah tip untuk melindungi pengguna. Okay? Dan kita kalau berniaga, kita pun kena bagi hak kepada pengguna kan. So apa yang dia bayar, dia sepatut dapat. So lepas habis shoot, terus dia minta soft copy dulu. Yang belum edit tu lah. Yang belum edit, tak apa. Sebab dia dah bayar, dia berhak. Okay, bagi pihak fotografer pula, untuk mengelakkan berlaku masalah memory card korup.
itu biasa berlaku. Okey, sediakanlah backup memori satu lagi ataupun kamera satu lagi. Dan ini akan mengelak kita daripada sakit. Sakit tau. Memori kad WhatsApp sakit. Yelah, dah ambil gambar kali. semua. Saya pernah pula. kena. Aduh. Cuak muka yang gelap ni, kulit gelap ni. Tiba-tiba putih. Nak beritahu, tidur malam tak lena, confirm. So fotografer yang betul-betul buat kerja memang dia hatilah. Okey, yang mana nak menipu tu dia tak akan lama. Okey. Buat 1-2 wedding je. Lepas tu hilang. Satu je. Sebab duit dia bawa lagi. Orang mencari ramai. Betul. Tak akan lama. Jadi tenang, mungkin tak tenang hidup. bagi mereka yang betul-betul passionate yang ada passion dan memang mereka nak start hobi ataupun kerjaya sebagai wedding photographer ni, agak-agaknya berapakah jumlah wang yang mereka perlu untuk laburkan beli peralatan dan sebagainya? Okey, for the basic beginner, belilah dulu mirrorless ataupun DSLR. Okay, mirrorless atau DSLR dalam harga dalam 2,500 basic 2,500 ataupun beli yang second. Range harga 2,500 ke 3,000 tu dah boleh dapat. Tak adalah besar pun dia punya modal mula-mula kan. Mula-mula tak ada. Lepas tu kita kena, kalau lihat pada potensial untuk wedding photographer ni sebenarnya besar. Kenapa kita boleh bertahan sampai sekarang? So wedding ada je setiap minggu. Yes. Ya kan. Orang akan kahwin je selalu. Orang akan kahwin. Love is all Orang akan round. cari fotografer. Dan kalau kerja bagus, hasil bagus, orang akan cari. Yes, itu tagline yang saya tulis dekat Facebook group Malaysia Photographer Community. Jangan risau tuan-tuan. Orang tak tempah. Orang akan cari yang mana siapa yang terbaik. Hasil baik, orang tetap akan cari. Ya, walaupun orang fotografer tu kat Kelantan, nak kahwin kat KL, cari kalau bagus. Kalau bagus, daripada ceruk mana pun orang sanggup. Ya. Sebab So, kita macam cakap mana tu nak cari? memory kan, penting untuk ada gambar yang cantik untuk simpan. Sebab itulah mereka sanggup. Ya. Nak cari Benas ni macam mana? Kita nak cari Aduh, Benas kat ceruk mana ni? Ceruk. So, Di Instagram. jangan cari saya, cari kita punya team lah network. Kelantan Photographer. Ya, ni. Itu dia. Ini tempatnya untuk cari Benas and the team. Apa namanya? Kelantan Photographer. Kalau perlukan perkhidmatan mereka, Yes. silakan. Ataupun nak belajar, nak tengok Nak belajar idea dan pun sebagainya. boleh. Itulah tempatnya. Jadi Ya. kita nak ucapkan terima kasih kepada Benas sebab datang sini kongsikan begitu banyak info-info yang penting. Banyak Sebenarnya lagi. kalau tengok dekat dalam pad dia tu. Penuh. Penuh. Tak banyak kita kena belajar hari ni. Rasa macam datang khusus tapi tak cukup dengan 10 minit yang kita borak tadi. Tapi Itulah. Benas, cukup berisi. Thank you. Saya pun belajar banyak benda, rasa macam nak pergi balik beli DSLR. Nak buat terus wedding. Passionate ni. Mirrorless ataupun handphone pun sekarang dah boleh. Ya, pun dah canggih-canggih, cukup canggih kan? Okey, jadi kita dah belajar, dah tahu dah apa yang kita perlukan untuk menjadi seorang wedding photographer. Okey. Tapi soalannya, sejauh manakah anda kenali peralatan yang anda pakai tu? Kamera anda pakai tu? Sebelum jadi fotografer, kena tahu sejarah kamera. Yeah. Jom kita belajar sejarah. Jom. Kamera adalah alat yang berfungsi merakam dan mengabdikan gambar atau imej. Ia penting kepada penggunanya dalam menyimpan kenangan dan momen-momen yang boleh dipelihara sama ada dalam bentuk memori atau dicetak. Pertama kali kamera disebut sebagai kamera obscura yang berasal dari bahasa Latin yang bererti ruang gelap. Kamera obscura adalah sebuah alat yang terdiri daripada ruang gelap atau kotak yang dapat memantulkan cahaya melalui penggunaan dua buah lensa konveks. Kemudian menempatkan gambar objek itu pada sebuah kertas atau filem. Filem diletakkan di pusat fokus daripada lensa kamera. Kamera obscura dicipta oleh Al-Hazin, seorang ilmuwan Islam. Pada tahun 1827, seorang lelaki yang berasal dari Perancis telah mencipta foto pertama dengan menggunakan plat berlapis perak yang diciptanya sendiri dalam kamera kotak kayu. Foto pertama hasil karya ini adalah pemandangan jalan yang diambil dari sebuah tingkap. Elemen kimia yang berbeza menghasilkan gambar dan merakam spektrum warna separuh. Ini menjadikan ia sebuah fotografi.
Kamera filem yang dinamakan Kodak mula diperkenalkan kepada orang ramai sejak tahun 1888. Kamera ini lebih canggih berbanding sebelumnya kerana ia hanya terdiri daripada satu buah lensa fokus dan satu shutter speed. Pada akhir abad ke-19, Eastman telah berjaya menghasilkan pelbagai model kamera filem termasuk kamera berbentuk kotak dan kamera lipat. Kamera Yoleka mula dijual kepada orang ramai pada tahun 1923. Pengguna kamera sangat berpuas hati dan menyambut baik dengan inovasi kamera ini. Dari sinilah kemudian muncul syarikat pembuat kamera saingan Yoleka iaitu kamera Canon yang berpusat di Jepun. Canon juga membuat kamera dengan filem yang kemudiannya bersaing dengan Yoleka. Kamera yang diperbuat di negara matahari terbit ini kemudiannya menjadi sangat popular setelah berakhirnya Perang Korea apabila veteran Perang Jepun membawa kamera ini ke Amerika Syarikat. TLR singkatan daripada Twin Lens Reflex, sementara SLR pula singkatan daripada Single Lens Reflex. Kamera TLR mula dicipta pada tahun 1928. Kamera TLR ini sempat bertahan beberapa dekad dan cukup popular ketika itu sebelum terciptanya kamera SLR. Kamera digital berbeza daripada jenis kamera sebelumnya iaitu kamera analog. Kamera digital tidak menggunakan gulungan filem tetapi mampu menghasilkan dan menyimpan foto atau video pada kad memori digital atau penyimpanan eksternal dengan sangat baik dan resolusi yang lebih tinggi. Kamera digital kini termasuk kamera yang anda pakai pada telefon bimbit sekarang. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai kamera dan fotografi ini, kenalah tonton Borak Kopitiam hingga akhir rancangan. Wow, wow. Itu ada sejarah. Kena belajar sejarah Betul. kamera kalau anda nak bermain dengan kamera tu. Untuk tahu mana datangnya kamera. Yes. Tapi kan Haziq, Haziq selain daripada passion baru nak jadi wedding photographer ni, passion Haziq satu lagi adalah dengan radio. Itu passion utama. Passion utama. Sebab itu memang kerja saya. Sebab tu Haziq bawa kawan datang sini kan? Tapi, that's why lah kita bawa geng. Dan geng ni pakar sejarah radio. Kenapa tertidur? Jauh sangat. Tak pakar? Tak pakar. Kita ada Imran yang merupakan penyampai Hot FM di segmen apa nama segmen tu? Alah, buat lupa. Hot Flick. Pukul 8 sampai 12 malam. Okey, so Imran. You tanya sebab kalau I tanya macam baru nak tanya Imran macam mana dengan layanan kawan-kawan dekat Hot FM ni. So Imran kan member baru kan? Alhamdulillah semua baik-baik kecuali Haziq ada macam banyak sakit okey, saya keluar dulu daripada interview ni. Alhamdulillah. Abang AJ, Kak Farah, Abang Fat semua banyak berikan sokongan, support sebab obviously saya baru lagi. Tak pernah terfikir pun nak jadi penyampai radio. Alhamdulillah dapat ni, so saya perlukan ilmu yang diorang ada. So Haziq pun banyak membantu, Rina pun Tadi Haziq ada sebut tentang segmen Imran kan? Hot Flicks namanya. Ceritakan sikit tentang segmen. So Hot Flicks ni adalah segmen yang bertema malam. Maksudnya ada tema pasal study, ada game, muzik, movie dan setiap hari Jumaat kita ada carta iaitu Hot Flicks Top 40. So dia memang target golongan Gen Z gitulah. Yang kita. Memang target untuk student yang mana macam tengah belajar malam kan. Nak dengar Hot Flicks lah. Yes, tak adalah rasa bosan kan. Okay, so setengah orang kan, setengah orang kalau diorang nak dengar lagu boleh je dekat YouTube ke apa, tapi diorang nak dengar borak. Borak dekat radio itu. Dan dia ada topik everyday. Dia ada benda yang orang kata isi yang kita nak cakap setiap hari tu. Imran bawa macam hari-hari ada cerita pasal gadget. Betul tak? Ada. Fuyo. Okey, nanti saya pun nak jadi. Ada juga Hot Flicks Tricks yang pasal social media, yang Hot Flicks Gadget pasal gadget PC. Pasal kamera pun ada. Nampak. Hari ni kita nak cerita kita nak cerita pasal kamera. Kita lupakan pasal radio. Cerita pasal kamera tak ada lah. Okey, tapi Imran, hari tu kita baru settle satu kempen iaitu Hot JL bersempena dengan AJL. So masa Hot JL tu apa je yang Hot FM bagi? Macam tak tahu apa je Hot FM bagi. Bagi saya Hot JL tu baru je habis malam. So dia punya duit yang kita bagi RM10,000. Sebahagian daripada RM10,000. Sebahagian RM10,000. So siapa yang dapat jawab betul dapat RM100 ataupun wang terkumpul
yang paling bestnya ada RM300 untuk water bonus. Ni kira macam second experience Yes, betul. Imran buat kontes kat radio apa semua kan. So macam mana sambutan Hot JL ni bila orang telefon, kita ada satu telefon tau dekat sebelah ni dan dia ada 6 line. 6 lock lah. 6 lock tu tak berhenti orang telefon. Betul. So macam kita bila time isyarat memanggil keluar je, adalah 6 orang call, saya macam satu nak angkat ni. Saya tekan je. Assalamualaikum. Kalau kamera tadi nampak mata saya kan bagus. Mata saya yang tu kempen tu dah lepas. Dah lepas semua. Mesti ada kempen baru kan. Dengan cerita Isnin ni ada kempen baru. Betul. Rakyat Rangers pegang apa tu? Yes. So basically ini antara kempen yang macam kena teka lebih lah. Sebelum ni kalau macam AJL kena teka lagu yang pernah masuk AJL. Okay. Obviously orang boleh dapat agak lah lagu-lagu kan. Dah tahulah lagu AJL tu lagu apa kan. Saya rasa yang ni lebih challenge sebabkan kita pegang something yang kita pun tak tahu. Dia dikaburkan dekat Instagram Hot FM 976 tu ada Farah Fauzana, AG dengan Fat, dia akan pegang barang. Yang paling best ni tengok hadiah dia RM12,000. Sebahagian daripada RM12,000 tu boleh menang. So, macam mana cara nak menang tu? Jadi pemanggil terpantas untuk call 0377108822. Lepas tu tekalah barang apa yang Abang AG, Fat dan juga Kak Farah pegang di Instagram kami yang telah pun dikaburkan di Instagram Hot FM 976. Lepas tu bagi tahu je, call je. Kalau menang akan dapat RM200. Tapi kalau kalah, kita akan upkan lagi pada peluang yang seterusnya. nampak tak? Power tak? Orang panggil benda tu snowball. Snowball. Don't give up. Keep trying until you get the snowball. Betul. Sebenarnya snowball tu untuk yang kalah tau. Dia akan bawa ke peluang seterusnya. Nampak gayanya saya kena banyak study dengan segmen Imran. Tapi sebenarnya dengar cerita, sebenarnya patutnya hari ini bukan Imran saja datang. Betul. Ada Ayu juga. Betul. Mana Ayu? Ayu, Aziz, explain sikit macam mana Ayu. Ayu kat rumah. Ayu tak apa nak sihat. Tak dapat nak join kita hari ni. Tapi Ayu, don't worry. Kita akan doakan Ayu untuk cepat sihat. Okay? Yes. Jadi kita WhatsApp. Geng, kita ada WhatsApp group. Macam tak boleh nak break. Okay. So Ayu punya segmen nama? Hot FM Non-Stop 45. Ya. Itu ni poster terbaru Non-Stop 45. Memang non-stop lagu je dalam 45 minit tu. Fuyo. Okey, bukan Ayu cakap non-stop 20. Bukan. Ayu kita suruh stop cakap. Memang kena stop. Dia tak boleh cakap lebih daripada 15 saat. Stop. 15 saat je automatik. Dia punya macam gigi dia jadi macam tak boleh nak cakap. Kemang. Kemang tu. Itu dia segmen Ayu Non-Stop 45. Maksudnya dari pukul berapa ni? Pukul 10 pagi sampailah 3 petang. Ya. Lepas 3 petang tu ada segmen lagi. Saja nak promote segmen kita. Betul lah. Promote segmen apa? Segmen Sembang Squad bersama dengan Haziq dan juga Rina Diana. Nampak. Tapi ni tak ada poster sebab dia orang tak nak promote. Okey, IG Imran. Okey, Imran. Macam mana kalau kita Instagram. nak follow kan Perkembangan social media Hot FM? Okey, social media Hot FM boleh pergi ke Instagram dan ada Hot FM. Kita juga ada Imran punya lah. Promote juga. Jeepster, IJEEBSER. Dan jangan lupa untuk follow sekali social media Ayu. Hot FM untuk TikTok, Facebook, YouTube. Dia semua ada kan? Semua ada. Hot FM 976 je kita punya username, dan untuk YouTube Hot FM Hot TV. Hot TV. Follow sebab kita ada banyak konten-konten yang best. Betul. Kita nak share. Yang paling pentingnya sentiasa ada kempen, ada kontes, boleh menang hadiah dan sebagainya. Sila-silakan. And ada satu lagi cara untuk kita dengar Hot FM. Melalui YouTube Hot TV dan juga Audio Plus. Satu app. Audio Plus. Senang lah gitu. Ya, Audio Plus tu download je macam-macam benda dalam tu. Apa lagi ada dalam tu, Imran? Lepas tu dengan high quality pula tu. Podcast ada. Lagi apa Aziz? Apa Artikel. Artikel ada. Ni kalau lambat bangun, ada alam. Masuk arah kiblat ada. Waktu solat pun ada. Apa lagi yang awak tunggu? Download sekarang. Okey, Tengok jap, waktu solat berapa. saya download sekarang. Okey. Anda semua kat rumah Lepas tu download boleh juga. chatting. Boleh chat juga? Live chat. Live chat. Boleh Chat kenal-kenal, dengan boleh cari siapa? jodoh. So macam saya nak serious? minta lagu request lah, boleh lah. Siapa nak request lagu? Lepas tu ada tulis saya nak request lagu ni esok daripada Habislah Hot FM. Phone line awak kena tambah nanti. Kenapa? Yang tu tak masuk Tapi phone benda line tu memang live chat dekat dalam Audio Plus. Lagi satu pula dia tak guna data yang banyak. Dia macam scroll IG 5 minit. Padahal dah dengar Audio Plus sampai sejam. Ni dah macam segmen jual apa dah ni? Tak ada. Ni tak ada jual apa tapi nak suruh download apps Audio Plus. Ya, betul. Okey, jadi anda semua kat rumah jangan lupa untuk download Audio Plus
Betul. Anda boleh buat macam-macam dekat dalam tu. Siap ada alarm, ada tunjuk arah kiblat, ada nak chat dengan Imran, Ayu, Haziq pun boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi cepat-cepat download. Sekarang ni kita nak ambil gambar sikitlah dengan Imran. Anda semua yang ada dekat pakai rumah. Kamera, pakai kamera. Sejarah kamera tadi, Haziq. Okey, sekarang ni kita dah mula kita pakai handphone je. Sebab anda kata bahawa DSLR tak beli pula tadi. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan ada update mengenai pilihan raya negeri di Johor bersama dengan Anim. Jom kita rehat seketika, kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Jom, kita ambil gambar. Selain daripada kita punya topik hari ini, mata lensa, kita nak juga update kepada anda mengenai pilihan raya negeri Johor yang berlaku hari ini. Jadi kita nak update, nak tahu apa yang berlaku di sana. Kita pun nak jadi lensa juga. Kita akan pergi ke Johor straight. Bukan kita. Sebenarnya kita ada rakan kerja kita yang ada di Johor, iaitu Anim. Anim Izzati. Hello Anim. Assalamualaikum. Dah undi? Tunjuk jari sikit. Okey tak? Dengar tak clear? Dengar clear. Nak tengok jari Anim. Oh, ya. Dah. Masalahnya kenapa Anim punya jari comot? Mungkin semangat mengundi. Okey, kepada warga Johor dan juga seluruh penonton Borak Kopitiam, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Seperti mana yang kalian semua nampak, saya kini berada di hadapan Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Buda 2. Okey. Di mana di sini saya ditempatkan untuk mengundi untuk DUN N44 Lakit. Saya kongsikan sedikit kalau mungkin anda belum tahu lagi penamaan calon. Muhammad Riyad bin Muhammad Hashim bagi Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang Rashid Abu Bakar, Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA, Dr. Zamil Najwah, Parti Keadilan Rakyat, Zulkifli Bujang, Perikatan Nasional, Ustaz Nur Ramadan bin Puan Bebas, iaitu Parti Bebas, iaitu Parti Buku, dan juga Muhammad Hadi bin Mat Shah, Barisan Nasional. Jadi mana saya berada di hadapan ini, selesai mengundi pada jam 7, pada jam 8.15 pagi tadi. Sangat-sangat cepat. Pegawai dan juga kaki tangan SPR di sini sangat sistematik dari segi bagaimana mereka membahagikan section demi section. SOP sangat ketat dikawal, penjarakan fizikal yang dikawal, dan juga bagaimana mereka menyusun sistem masuk setiap tempat itu ada boleh sanitasi tangan. Dan juga yang paling penting, seperti mana kita tahu SOP dilonggarkan pada kali ini, di mana mereka yang mempunyai gejala juga boleh datang untuk turun mengundi. Yang paling penting, mereka disediakan tempat ataupun kemah khas untuk mereka yang bergejala. Jadi segala-galanya dipermudahkan di sini nampaknya. Cuma pada ketika ini, pada jam 8.45 pagi, Fiona dan juga Haziq masih belum lagi nampak ramai. Kita boleh katakan ratusan keluar mengundi, tidak begitu meriah di hadapan ini. Cuma pagi tadi memang saya nampak dah beratur lah. Cuma di sini kita masih lagi menunggu mereka yang warga Johor terutama sekali. Jomlah kita sama-sama untuk turun mengundi, tunaikan tanggungjawab kita bagi memilih tampuk kepimpinan kita. Kerana inilah masa depan kita kan. Kita sendiri yang akan menentukan. Contohilah Anim. Ya, silakan. Contohilah ni. Anim pergi mengundi dengan siapa hari ini? Oh, okey. Saya mengundi dengan mak saya, adik saya juga berada di sini. Mak saya kat dalam. Kita tak dapat nak kebenaran untuk live di dalam. Semua di luar sahaja dibenarkan. Jadi masing-masing untuk turun, cuma diingatkan juga kepada anda semua, mereka yang nak turun patuhi waktu yang telah pun ditetapkan pada peringkat awal. Macam kalau mereka disuruh datang pada 8 hingga 10 pagi, datang pada waktu itu. Jadi kita tak nampak kesesakan kan di sini. Jadi dapatlah menjalankan SOP seperti mana penjarakan fizikal dan sebagainya, kerana kalau kita mengikut masa yang telah pun ditetapkan. Contohilah keluarga Anim. Datang awal. Kan, datang awal tu yang paling penting. Sebab apa, kalau mungkin anda berada di sini awal, dapat juga kita sama-sama mengikuti bagaimana sistem yang telah pun ditetapkan, SOP dan sebagainya. Kerana pada saya yang paling penting, kita takut petang hujan. Kan? Jadi kalau mungkin ada masa dan waktu yang seperti mana mereka tetapkan, datang. Jadi kita tunaikan tanggungjawab kita sama-sama. Kerana di sini, sekitar kawasan ini pun beberapa tempat mengundi lain juga sedang berlangsung lah. Mereka turun mengundi dan sebagainya. Anim, harapan Anim sebagai warga Johor untuk pilihan raya negeri kali ini?
Okey. Pilihan Raya Negeri kali ini saya mengharapkan agar yang paling penting kita turun mengundi. Kerana ini buat pertama kalinya menjadi medan ujian bagi undi 18. Mereka automatiknya berdaftar bagi mereka yang 18 tahun ke atas. Jadi kita dapat rasakan berlakunya peningkatan peratusan untuk mereka yang akan turun mengundi sehingga capai lebih 25 juta rakyat Johor yang bakal turun mengundi. Jadi kita harapkan peratusan untuk mereka yang keluar mengundi ini meningkat juga. Anak-anak muda kita turun untuk menentukan masa depan kita. Undilah kerana ini yang perlu kita lakukan untuk masa depan kita, insyaAllah. Anim Izzati Rizki, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kami di Borak Kepitian untuk update PRN Negeri Johor hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pun tunjuk. Tapi tak ada nak buat itulah. Thank you Anim di atas update untuk pilihan raya negeri kita. Anda boleh terus tonton TV3 untuk update terkini PRN Johor. Kita akan terus update kepada anda dari semasa ke semasa. Dan sekarang ini kita nak kembali ke Mata Lensa untuk kita punya segmen kali ini. Wow, memang sangat-sangat best sebab kita nak bawa kamera vintage untuk bersama dengan kita hari ini. Jadi kita jemput Ong Kah Kuang ataupun Jeff untuk bersama dengan kita. Silakan Jeff. Yeay, selamat datang. Selamat pagi. Wah, Jeff merupakan seorang pengumpul kamera vintage. Yang ada dengan kita depan mata ni yang saya rasa tahun 90-an. Ada yang tahun 90-an? Lagi awal. Yang lagi awal pun ada? Lagi awal. Wow. Okey. Kejap lagi kita akan borak untuk satu-satu kamera ni. Cuma kita nak borak dengan Jeff dulu lah kan. Sejak bila sebenarnya Jeff berminat untuk kumpul kamera vintage ni, Jeff? Dari when I was 18 years old lah. 18 tahun. 18 tahun lah. About 15 years ago. Kenapa Jeff boleh minat nak kumpul kamera vintage? Bukan kumpul sajalah. Saya shoot film kamera lah. Saya ambil gambar lagi. Sebab dulu when I started, semua orang kata kena pergi full frame. So memang digital camera, you aim, you kena pergi full frame. Full frame memang the best camera lah. Tapi harga mahal. So, saya punya kawan yang introduce saya, kenapa you tak try film? Okey, kejap Jeff. Sebelum kita kenali lebih dalam mengenai kamera vintage ni, tadi Jeff sebut full frame. Mungkin bagi mereka yang tak berapa arif tentang kamera ni, full frame tu apa? Okey, so full frame yang kami panggil untuk digital camera, dia punya sensor punya size. So full frame memang dia yang paling besar for 35mm lah. So dia punya sensor memang the best lah, the largest. So you boleh tangkap gambar resolution yang paling high lah. So macam sekarang kami punya telefon memang dia sensor kecil saja. So dia punya resolution you tak boleh compare dengan digital camera punya full frame. So semua orang memang chase for full frame lah. Walaupun kita nampak gambar tu cantik tapi still tak dapat that quality. Memang. So, tapi kalau kamera vintage yang Jeff bawa hari ni, berapa banyak sebenarnya koleksi Jeff? Koleksi ya. Kalau cakap koleksi more than 300 unit lah dekat rumah. Yang tu kira sekali filem ke koleksi kamera je? Film kamera. Wow. Saya tak boleh. So yang bawa hari ni hanya 5? Ya, 5. Kalau nak bawa semua sini penuh lah. 5 penuh lah, 300 kot Jeff ada. So Jeff, masih digunakan kamera vintage ni? Masih diguna. Semua fully functional punya. Okey, saya nak tahulah sebab Jeff kan kumpul 300 lebih kamera vintage ni. Apa yang seronoknya kita shoot, ambil gambar pakai kamera vintage ni? Okey, so vintage camera memang dia ada dia punya uniqueness. So dia ada own characteristic. So memang dia different from digital camera. So bagi film camera kan, we appreciate it. Sebab you boleh tangkap for example ini kan, you beli satu film, you boleh shoot satu row saja. So satu row usually about 36 frame. So you tak macam digital, you boleh shoot 4,000 frame. Yang mana tak jadi boleh buat. So for film camera, we think before we shoot. So kalau you digital, we shoot before we think. You shoot, you see the picture, tak cantik, delete. Tak cantik, you shoot lagi. So you satu frame macam satu kucing, you boleh shoot 100 gambar. Betul. Tapi for film kan, kami akan fikir dulu, should I take this photo? Is it the angle correct? Tak membazir lah orang. Kami tak bazir sebab you force you lah, because film is not cheap lah, definitely. You kena develop it, baru you boleh dapat gambar. So you will force yourself lah to shoot a better photo instead of you shoot dulu, baru you tengok, gambar tak cantik, you delete. So actually force you to become a
better photographer lah. Tapi adakah ini bermaksud kita akan terlepas peluang-peluang baik untuk ambil gambar? Sebab macam tadi Jeff cakap, contohnya macam Perlu kucing ke? tu. Perlu ke? Tengok fikir-fikir 2-3 kali kucing tu dah lari dah. Lari. So at that time memang at first you will lost quite a lot of frames lah. So you akan sini tak dapat, itu tak dapat. Tapi apa yang train yourself adalah you kena cepat lah. You kena fikir baik-baik. You baru ambil. So you takkan cakap, wah, simply shoot anything, you also shoot. Gambar tak cantik, tak boleh buat apa kan. So for film memang it force you to become a better photographer lah. Kalau you memang tak best, you pun ini journey not long lah. You only capture apa yang terbaik. Kan? Bila pakai kamera vintage ni. So which one is your favourite? Mana satu yang paling you sayang lah je? Paling sayang. Ada bawa tak? Tak bawa sebab itu mahal. Okay, yang tak bawa tu berapa you beli? Kalau market value sekarang about 20,000 lah. Wow. Itu you beli atas tangan orang lain? Ya, memang. Boleh tak cerita sikit tentang kamera tu? Nama? Kamera memang Leica lah sekarang. So ini pun Leica tapi dia model limited edition juga. Limited edition, so dia punya harga. Okay, for film camera kan dia ada satu kebaikan. So dia harga tak drop. Dia macam keep value dan dia akan increase value juga. Untung juga. Untung kau simpan. Memang. Tapi untung memang untung, tapi penjagaan kena ekstra. Penjagaan kena jugalah sebab bagi film kamera tak cakap film lah, bagi semua kamera lah. Sebab dekat Malaysia, moisture, humidity level memang tinggi. So kalau kami keep simpan dalam dry box, dia akan kena fungus. Kena fungus lah, kena itu haze lah. Anak cakar lah, anak gigit lah. Itu akan kena. Itu luaran lah, So saya sebenarnya sangat curious nak tengok hasil dia. Gambar-gambar yang diambil menerusi pakai kamera vintage ni. Jom kita sama-sama tengok. Dia macam lain macam dia punya. Dia punya feel memang different sikit lah. Sebab dia unik, dia colour pun different. Sebab colour sekarang you boleh tengok banyak apps kan. Dia ada Kodak punya. Sebenarnya kan ada app-app dekat telefon pintar kita semua ni. Cuba untuk tiru feel macam tu. Jadi film. Tapi sebenarnya tak jadi. sama tak? Tak jadilah. Tak jadi. Tak jadi. Memang tak jadi. Dia selama ni saya kena tipu. ori ambil pakai film. So kalau you nak tiru jadi film, kenapa you tak shoot film? Tapi ini kita tengok ni dah jadi digital. Ya. Macam mana you jadikan filem ni digital? So lepas you shoot satu row kan, you kena hantar ini row pergi develop. So dia ada developing shop. So mereka akan proses ini film. Lepas dia proses, so you akan nampak something look like yes. Ini yang kami panggil negatif. Betul. Ini dulu zaman dulu kita ambil gambar ni adalah. So you boleh nampak dia punya gambar dekat sini tapi dia invert dia punya color. So lepas you develop, mereka ada special punya scanner. So dia scan, dia akan jadi normal color JPEG file. Dari situ you boleh tengok dekat itu telefon lah, dekat komputer lah. Yang ini kalau kita zoom banyak kali pun dia mesti cantik. Mesti cantik punya sebab kalau zoom punya capability actually depends on the scanner punya setting. It's not about film. Film memang the best sudah. You scan dia punya file banyak large, so you boleh print billboard size pun juga boleh. Jeff, bila dengar macam tu, dia nak minta you ambil gambar dia. Tak ada lah. Tapi anda you semua kena jangan tahu, percaya. you bukan momen yang dia nak ambil. Jahatlah, Dia you akan speak fikir on banyak kali. behalf of Jeff. Okey, sebenarnya tengok macam ni menarik juga. Rasa macam nak juga try untuk pakai kamera vintage ni. Tapi nak tanya dulu lah, dekat mana biasanya Jeff dapatkan kamera-kamera vintage ni dengan, kalau nak start lah, cost paling minimum? Cost paling minimum kalau sekarang lah, banyak orang main point and shoot camera. Point and shoot memang ini macam lah. So memang dia point and shoot saja, you tak boleh buat apa. So you point your subject, you press shutter release. So camera akan do all the setting lah. So kamera rakyat lah ni. Semua orang boleh guna. Point and shoot. So memang senang. Kalau memang point and shoot sekarang murah. So you can get it from 100 to few thousand also ada. Tapi you can start from RM100 sudah ada. Hasil dia cantik juga. Skill je lah. Skill lah dan kena tengok film yang kamu pakai. Sebab different film itu color tone
Dan dia ada black and white film, macam ini dia black and white. So you tangkap punya gambar semua black and white lah. So ada different punya film, banyak yang kamu kena choose lah. So different ISO juga. Tapi kan sebab kalau kita tengok ada kebanyakan company yang keluarkan filem ni semua ada juga yang dah mungkin tak macam dulu. Dulu banyak dia akan keluarkan benda-benda baru. Dia ada banyak model tapi sekarang banyak sudah discontinue lah. So macam mana you dapatkan stok filem ni semua? Sekarang ada lagi lah. Ada lagi ya? Ada lagi. Masih lagi dijual seperti biasa? Ya, tapi harga compare dengan dulu memang mahal lah. Ya, sekarang stok tak banyak lah. Dia bukan tak banyak. Still in production. Hanya dia punya cost sudah tinggi. Okay, sebagai seorang yang minat kamera vintage kan, mungkin Jeff boleh sampaikan harapan terhadap penonton yang ada dekat luar. Okay, memang I wish lah film will not dead lah. So we'll keep continue, semua orang try to test film lah sebab dia memang something special. It train you become a better photographer. So dan dia punya kamera dia ada own characteristic lah. So you kena try. Memang you try, you tahu dia punya special. Kalau you tak pernah pegang, you takkan suka punya. Sebab dulu saya pun tak suka. Saya tengok, kenapa shoot film? Saya ada digital. Tapi lepas you touch lah, you kena poison kau-kau, you tak boleh berhenti. Tak balik dekat digital lah. Tak balik. You akan pakai ni je? Pakai ni saja. You takkan balik sana. Kau punya racun. Memang. Okay, so Jeff, macam mana kita nak tengok hasil gambar yang Jeff ambil? Mungkin ada you upload dekat social media? Ada dekat Flickr, saya ada letak sana. Dan Instagram saya pun ada. Instagram banyak saya letak kamera punya fotos lah. Instead of kamera tok punya fotos lah. Dekat Flickr boleh tengok lah. Jadi anda semua boleh tengok Instagramnya. Ya, Instagram Jeff boleh follow untuk tengok hasil yang Jeff ambil menggunakan kamera vintage, menggunakan film ni. Nak dibandingkan dengan digital, sekarang ni Jeff memang tak guna dah digital. Dia guna semua yang vintage je. Wow. So kita pun akan terus follow Jeff untuk kita belilah nanti. Sebab Fiona macam minat ni nak. Thank you Haziq. Okay, terima kasih. Sebab birthday dia 22 bulan. Dia minta saya belilah. Boleh bayar angsuran 6 bulan tak? Boleh bagi. Boleh. Cantik. Satu Malaysia dah dengar ni. Janji janji. Kalau nanti deal lah dengan Jeff. Okey, itu dia sangat-sangat menarik. Terima kasih Jeff. Terima kasih. Sudah datang kongsi bersama dengan kami. Jadi bagi anda semua yang minat juga, anda boleh pergi follow Jeff. Dan sekarang ni kita ada satu video yang sediakan khas untuk anda. Sebab apa? Musim buka sekolah dah nak mula. Jadi jom kita saksikan Back to School. Back to School. Bersempena dengan adik-adik dan anak-anak yang akan kembali ke sekolah selepas berakhirnya sesi Persekolahan 2021, Pertubuhan Prihatin dan Muhibah KL dan Persatuan Rakan Media Prihatin dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Kelab Media Prima telah memberi sumbangan kepada hampir 100 orang pelajar. Mereka terdiri daripada golongan asnaf yang terkesan dengan COVID-19 dan musibah banjir tempoh hari. Sumbangan juga disampaikan kepada pekerja dan bekas pekerja media yang terkesan. Alhamdulillah, program hari ini kita amat-amat berbesar hati dan kita sangat-sangat menghargai program ini dianjurkan khususnya untuk mereka-mereka yang terkesan. InsyaAllah program ini akan diteruskan dari semasa ke semasa dan kita melihat program ini adalah satu program yang baik. InsyaAllah pihak Mawib akan sentiasa memberi sokongan dan juga bantuan dari segi kewangan bagi menjayakan program ini, insyaAllah. Majlis sumbangan berlangsung di Wangsa Maju, Kuala Lumpur pada Khamis lalu. Harapan saya untuk kita dapat berkomunikasi lagi dengan Mawib, Persatuan Rakan Media Prihatin dengan Pertubuhan Muhibah Kuala Lumpur, Selangor untuk bekerjasama lagi di masa akan datang untuk membawa anak-anak asnaf, golongan yang memerlukan untuk mendapatkan barang keperluan sekolah di Bintang Fashion untuk mereka ni terus dapat bersama-sama dengan rakan-rakan untuk bersekolah pada bulan Mac nanti 2022. Sumbangan adalah berupa kelengkapan ke sekolah seperti baju, seluar, kasut, beg dan alat tulis kepada pelajar sekolah rendah dan agama. Yang pasti mereka begitu teruja dan gembira dengan sumbangan ini.
berterima kasih kepada Mawib dan NGO-NGO yang membantu golongan susah macam kami ni dapat meringankan beban kita orang ni semua. Nak mengucapkan terima kasih kepada pihak media kerana memberi sumbangan kepada anak-anak saya selepas suami saya dibuang kerja. Jadi sebelum ni saya agak susahlah untuk menyanggung anak-anak saya. Jadi dengan keperhatian ni saya boleh memulakan persekolahan anak-anak dengan selesa. Terima kasih kepada persatuan yang memberi bantuan bagi sekolah untuk tahun ini. InsyaAllah program sumbangan ini akan diteruskan pada tahun akan datang. InsyaAllah dengan bantuan tersebut dapat mengurangkan beban mereka yang memerlukan. Jadi, kita nak sambung lagi mengenai fotografi kita hari ini. Yes, dan nasib baik kita tak bawa guest kita, tetamu kita ni pergi ke segmen tadi tu bersama-sama dengan tetamu tadi. Halusinasi saja kan, sebab takut-takutnya gaduh. Sebab ini memang moden punya. Yes. Tadi kita dah cerita pasal vintage, ini cerita pasal moden, iaitu fotografi menggunakan telefon bimbit. Yes, kita ada Amsyah Naif Syamaruddin bersama dengan kita. Betul. Selamat pagi Amsyah. Selamat pagi. Okey. Aziz dan Fiona. Okey, kalau kita tengok kan, Amsyah, ni Amsyah memang suka ambil gambar pakai telefon bimbit sahaja. Betul. Tapi dia ada seni juga kan? Betul, memang kena ada seni lah. Kalau main shoot je tak jadi juga. Biasalah. Gambar biasalah. Borak Kopitiam ada bajet lebih tak? Kita nak hire fotografer untuk ambil gambar khusus. Pakai handphone je. So, tapi Amsyah ada bawa tengok. Ada bawa botol air. Botol air dengan saya bawa prop macam oat lah. Kalau nak demo sikit lah kejap lagi. Kalau nak tengok hasil dia. Of course, kalau dah ada kita akan minta demo. Betul. Sebelum tu Amsyah kita nak cerita dulu kan. Amsyah memang ambil gambar sebelum ni? Menggunakan kamera? Saya start dengan phone lah. Tapi kalau menggunakan kamera tu ada untuk macam more professional kepada customer lah. Kalau macam pakai phone ni, saya more represent saya dekat social media. Saya punya artwork. Tapi saya lebih gemar pakai phone lah berbanding kamera. Yo, Amsyah, macam mana awak pakai phone ambil gambar pakai macam phone, ni? Yes, betul. Awak ada edit macam mana? Edit tu mestilah ada. Ada juga yang tak ada. Tapi macam sebab ni kan dalam macam contoh masjid macam tu kan. Dia perlukan sedikit editing, lighting macam tu lah. Color sikit. Macam ni saya tak perlukan editing sebab memang dah cantik depan mata lah. Macam tu. Original macam tu. Yang macam ni? Yang ni dia just kena ada setting sikit lah dekat kamera phone. Dia panggil slow shutter. Macam ni pun sama dalam MRT ke apa. Semua dekat phone lah. Ini Amsyah ke? Ini kat mana saya yang tolong ambil kan. Lepas tu ni tengah hujan. Wow. Okey. Amsyah bekerja sebagai? Saya kerja sebagai content creator lah dekat one of syarikat kawan saya, FMB. So saya create content untuk dia dekat IG. Tapi content tu shoot guna telefon ke? Yes. Wow. Saya fully pakai phone lah. Tapi ada juga sikit pakai kamera lah. Okey. Tapi Amsyah jujur dengan saya yang ni pakai kamera je ke ataupun ada tambah dengan alat-alat lain? Untuk semua gambar ni semua kamera saja. Alat-alat lain tu 3 tahun lepas lah. Sebab waktu tu kamera phone dia still tak ada yang macam zoom, telefoto, ultra wide, macam yang tak ada 3 mata ni. So waktu tu saya perlukan lens yang additional lah dekat depan ni, so that dia boleh enhance lagi kamera. Tapi bila dah macam back 2 tahun lepas, semua kamera dah ada ultra wide, dah ada zoom foto, function macam-macam. So saya macam dah kurang sangat gunalah untuk additional lens tu. Okey. Yes. Sebagai orang yang memang kita semua ada telefon bimbit, betul, kita ada telefon bimbit, kita ada kamera dan kita mungkin selalu ambil gambar tapi tak tahu cara dan tips untuk jadikan gambar lebih enhance, lebih cantik. So mungkin ada tips first kali bagi saya lah, dia kena ada idea, dia kena ada tujuan nak ambil gambar. Contohlah saya bawa oat ni kan, kita nak ambil apa sebenarnya? Tujuan. Jom kita tengok apa tujuan awak bawa oat. Tujuan saya bawa oat ni. Sebab sekarang ni kan phone dia dah ada macam mode makro tau, macam close up, macam gambar tunjuk tadi kan. So apa yang saya akan buat, saya akan close up kan, lighting ni membantu lah. Ini salah satu tips dia. Perlukan lighting yang cukup untuk ambil gambar lah. Mana-mana gambar pun lighting ni? Ini kan. So saya letak kat bawah macam ni untuk dapatkan extra lighting. So bila saya rapatkan, dia akan close up kan gambar oat tu untuk dapatkan makro punya shot.
Nampak senang. Nampak senang. Okey, kita test sikit. Boleh kalau Haziq nak test. Cuba Haziq ambil satu gambar seni. Okey, kita bandingkan gambar tu. Okey, dengan handphone saya. Okey. Sibuk nak tengok juga kan? Jom. Haziq, blur tu Haziq. Okey, dia tips dia kalau nak bagi makro ni, dia kena lens ni rapat dengan subjek. So saya selalu terbalikkan phone, bagi betul-betul rapat dengan subjek tu. Okay. Nampak? Amsyah letak je pun nampak dah seni dia. Ke handphone saya rosak? Maybe features makro tu dia tak ada. Ada? Ni phone apa? Haziq. Murah punya. Ada macam tu lah. Tak update. Okey, macam Oh tu. ya, ni kena update. Kita try pula Nak juga. Terbalikkan. Okey, kita terbalikkan. Alright. Masukkan dekat dalam. Ada. Oh, handphone saya tak update. Okey, sekejap kita tengok. Okey, macam botol ni pun, dia dekat sini, dia ada partikel air ni kau. Okey. So, bila saya, ni macam ni, dah okey dah. Seni tak? Seni cantik. Okey, macam ni saya guna lampu merah. Saya ambilkan zoom dekat sini, dia akan dapat hasil macam ni. Fuyo! Okey, begitu tunjuk sikit dekat kamera. Dia akan dapat tunjuk kat situ. Close up air dekat botol ni. Air ni? Nampak macam planet mana? So, dia sebenarnya dia kena banyak bereksperimen lah. Dia kena pandai. Boleh tunjuk gambar oat tadi? Gambar oat tadi yang awak ambil. Gambar oat tadi, saya perlukan boleh je macam ni. Dia akan dapat close up macam ni lah. Wah. Nampak seperti daun-daun kan? Tapi sebenarnya itu adalah oat tadi. Betul. Wow. Okey. Tak, saya kagum lah dengan beberapa props. Betul. Props yang mungkin boleh dapat kat rumah. Sebab mobile fotografi dia macam dia lagi mencabar, dia melatih kita untuk melihat sesuatu barang tu dengan angle yang lain. Jadi macam kita kena beli telefon yang berkualiti juga. Dia tak semestinya. Tak semestinya. Betul. Tapi kalau kita punya kamera tu ataupun telefon kita kan tak secanggih mana kan. Okay. Macam mana kita nak dapatkan hasil gambar yang cantik? Bagi saya lah, sebab saya sebelum ni pun saya pernah guna phone even tak sampai 1,000 pun. Macam murah lah, macam mampu milik untuk semua orang. And saya boleh hasilkan gambar macam tadi yang kat CC tu, yang light trail tu. Itu gambarnya. So, bila kamu ada phone yang tak kisah phone apa pun, tapi kena dengan kamu punya ilmu, ada kena dengan teknik gambar ni. Yang ni saya shoot pakai phone yang tak mahal pun. Phone lama? Phone tak ada phone lama, phone baru tapi harga mampu milik. Okay. So, bila kena dengan teknik, kena dengan cara kamu ambil, dapatlah hasil yang macam ni. Dapat hasil yang macam ni lah. Alright. So, kalau nak tengok hasil gambar Amsyah semua tadi tu, boleh follow Instagram Amsyah. Betul. Ada semua post kat situ. Ada. Amsyah Naif dekat Instagram. Mungkin anda boleh try untuk ambil angle yang sama. Boleh kalau nak cuba. Bolehlah dapatkan sedikit idea. Betul. Instagram Amsyah. Follow. Dan kita pun nanti akan belajar sebab sebenarnya dengan handphone yang kita ada ni macam-macam benda kita boleh buat. Betul. Bukan setakat ambil gambar sebab berdiri. Dia kecil, dia senang nak bawa. So pergi mana-mana pun nak snap, dah settle kan. Ya, tapi itulah function dia sekarang. Betul. Kenapa dia bagi sampai kamera banyak-banyak ni? Wide lah. Telefoto lah, zoom lah. Kan? Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Amsyah sebab datang sini kongsikan ilmu dan bersama dengan kita. Kejap lagi kita sembang lagi. Haziq, teruskan. Saya nak ambil tips ni. Oh, ingat cakap apa benda? Saya kena cakap kita nak berehat seketika kembali selepas ini. Kita shoot Aziz. Kita ada Aris Zariwatan. Kembali bersama Borak Kopitiam. Macam mana dekat rumah dah ambil gambar ke belum? Kalau dah ambil, belajar pakai handphone tu. Yes, nanti share dengan kita dekat social media, tag Borak Kopitiam, tag Haziq, tag Fiona pun boleh. Kita jadi cikgu. Tak. Kita tak pandai lagi. Yang pandai Amsyah tadi. Tapi ini legend bersama dengan kita. Yes. Wow. Tapi sebelum kita bersama dengan legend kita pada hari ini, kita nak kongsikan satu benda bersama dengan penonton kita. Okay. Kita nak interview dulu. Kita interview dulu. Okay. Sebab benda yang Fiona nak share tu, kita kena simpan. Benda baik kita simpan. Sebab sekarang kita bersama dengan Aris Zariwatan dan juga nampak si cilik kita ada Rofiq. Gandengan yang saya rasa saya tak pernah terfikir. Ni gandengan atuk dengan cucu.
Okey, sebelum tu kita nak dapatkan perkembangan. Yang kembang saya ni. Okey. Itu memang tak boleh nak kontrol lah. Dan dah tunjuk sekali lah sebenarnya. Bangkit Hero Malaya ni yang dia. Inilah lagu terbaru. Abang Haris dengan Rafiq. Tapi sebelum tu saya ada buat lagu. Saya buat lagu untuk Tasik Kenyir. Tasik Kenyir, lagu Kenyir dengan video klip. So dah ada dah video klip semua dah ada kat YouTube. Semua dah ada. Semua dah siap, tinggal launching saja insya-Allah. Ya, wow. Nanti bila launching? Bila launching nanti Bangkit Hero Malaya ke sana lah. Ya, of course lah. So, Bangkit Hero Malaya ni pula kita nak cerita ni. Ni lagu pasal apa ni sebenarnya bang? Okey, masa MCO KKM suruh kita artis buat lagu awareness. Okey. Saya terfikir kalau saya buat awareness semua dah tahu pasal COVID. Betul? Jadi saya dah terfikir 2 tahun sudah kesan daripada COVID itu apa berlaku. Dia akan jadi kesan kepada ekonomi kita, orang hilang pekerjaan yang paling dahsyat sekali. Ini umum tak tahu, mungkin tak mahu ambil tahu. Di hospital selain daripada penyakit COVID, penyakit stres dan depres paling tinggi. Ada yang dah kena schizophrenia, ada yang dah kena GERD, anxiety, GERD tu banyak. Di antaranya kawan-kawan saya pun ada. Orang terdekat yang abang kenal sendiri pun. Orang yang biasa bisnes dia besar-besar, tiba-tiba bila dia collapse, dia jadi totally down. Terpaksa bergantung pada pil. Wow. Dan itu disebabkan pandemik itulah. Daripada awal stres. Kesan daripada itu. Jadi saya tak ada siapa-siapa yang suruh. Saya terfikir, why not saya mulakan sesuatu awareness pula untuk menyuntik semangat. Kita mampu bangkit balik. Kita mampu. Malaysia mana mic? Mana? Ini. Malaysia mampu bangkit balik. Orang lain tak nak cakap, Haris Sarawat tak nak cakap. Siapa yang di luar sana yang rasa down, yang rasa dah lost kata orang kan, jangan. Kita hero, kita mampu bangkit. Yes, sama-sama. Tapi nampak gayanya Abang Haris bangkit dengan cucu. Tapi ini bukan cucu saya. Itu baru nak tanya cucu. Ini datang ni Rafiq. Ni Rafiq ni bila saya nak buat benda ni, saya tanyalah kawan-kawan artis. Namun gagal. Dia orang macam tak nampak apa dalam kepala saya. Bila saya tanya budak ni yang diperkenalkan oleh Pak Nil. Pak Nil perkenalkan. Saya tanya dia cakap apa? Apa Rafiq cakap? Rafiq cakap, nak uncle. Jadi dah naik lah. Daripada atuk jadi uncle lah. Oh, madam. Turunlah umur dia. So, Rafiq memang minat menyanyi dari umur berapa Rafiq menyanyi? Start pada 5-6 tahun macam tu. Matang juga suara Rafiq rupanya. Kami rekod 2 tahun sudah. Dia belum matang. Sekarang dia dah berubah suara. Biasa ongkos. Jadi macam mana dengan suara dah berubah? Kami cuba beberapa kali percubaan. InsyaAllah dia seorang penyanyi. Saya boleh katakan dia seorang penyanyi. Cuma memerlukan sedikit disiplin lah. Dengan fokus. Sama muda lagi. Untuk terus berjaya untuk melalui ini lah. So ini juga simbol kepada Bangkit Hero Malaya. Bangkit Hero Malaya sebenarnya dia menceritakan dalam diri kita ni, every each of us, setiap seorang daripada kita ni, kita asalnya adalah hero. Sebab beribu-ribu sperm tu yang menang hanya satu, iaitu kita. Padahal kita pun asal daripada hero. Asal daripada hero. So, Bangkit Hero Malaya. Setiap orang boleh bangkit. Semua. Tak kira lah dia tukang kebun ke, dia engineer ke, dia kontraktor ke, siapa saja yang telah down sekarang, Haris Sarawat ketap, cakap, bangun, bangkit balik, bangkit, we can do it. Dengar Abang Haris cakap macam tu kan, dah rasa motivated dengan lagu tadi kan. Lagu ni memang sangat-sangat orang kata macam memberi motivasi untuk kita naikkan semangat kita. Tapi tak ada muzik video lagi. Belum lagi. Ada perancangan nak buat? Segala-galanya atas duit saya sendiri, kapasiti saya sendiri. Dan saya merayu jugalah beberapa pihak yang nampak call for Malaysia. This is call for Malaysia. Mungkin apa yang saya buat ni belum nampak jelas hasilnya, tapi saya menyeru kalau siapa yang nak bersama saya akan bersama Basker Satu Malaysia, 14 negeri, saya akan buat jelajah gitu. Sebenarnya tak ada barang. Saya memang nak buat, saya dah menyanyi dalam industri hampir 30 tahun. Saya tak nak digelar opportunis. Saya nak memberi. It's about time. Saya berusia 58 tahun. Saya rasa it's about time saya memberi. I have to give to Malaysia.
Kalau ada ramai lagi yang sanggup memberi, tak kira lah kerja apa pun memberi dalam aspek macam-macam lah. Kalau berniaga, kita berniaga bukan sekadar untuk untung. Kita beri good service. Kalau apa saja yang kita buat, semua each, kalau buat satu benda baik, kita ada 36 juta benda baik. Betul. Ya. Jadi kita buat sesuatu tu akan kalau buat baik berbalas baik lah. Ya betul. Kan? Kalau kita buat jahat mungkin dibalas jahat dekat kita. Jadi apa salahnya untuk kita berbuat baik tu? Ya betul. Jadi Rafiq, nak borak juga dengan Rafiq ni lah. Okey, Rafiq, minat menyanyi dan belajar memang kena nombor 1. So macam mana Rafiq bahagikan masa tu belajar dengan nyanyi tu? Belajar lah. Waktu belajar ada waktu yang disediakan untuk menyanyi lah, untuk berlatih. Kan? Berlatih sebab menyanyi memang kena berlatih juga setiap hari. Kena ada warm up dia. Rafiq ada cikgu sendiri? Tak ada. Tak ada, belajar sendiri semua. Atuk lah. Atuk aja. Atuk yang garang. Okey, tadi menerusi Abang Aris kita dah faham dah maksud lagu Bangkit Hero Malaysia ni, Malaya ni kan. Yang itu menerusi perfahaman Abang Aris. Untuk adik Rafiq pula. Okey. Apa Cuba yang Rafiq faham? adik Rafiq ceritakan apa yang adik faham dengan lagu ni. Bangkit Hero Malaya. Pasal COVID. Okey. Daripada penyakit itulah. Lepas tu kita kena bangkit semula. Alright, 2 markah. Dah bangkit belum ni? Dia tidur ni. Mungkin ada banyak adik-adik yang ada dekat rumah sedang menyaksikan ni. Mungkin boleh sampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah. Kalau ada adik-adik yang stres. Yelah, dia orang 2 tahun tak sekolah. Cakap kat dia orang. Jangan Jangan main game banyak sangat. Jangan buat mama stres. Okey, cakap. Jangan apa? Jangan main game sangat. Teruskan pelajaran. And selalu think positif. Think positif. Positif. Yes, itu dia nasihat daripada adik Rafiq. Itulah dia sebab Rafiq tahu apa yang nak berkatakan. Tapi bila depan kamera biasalah orang baru. So nanti kalau ada siapa yang mungkin ada nak buatkan video klip ke apa kan untuk lagu saya alukan kepada yang di luar sana yang nak bersama Aris Sariwatan untuk Call for Malaysian. Perkataan Malaya ni kan kita nak perjelaskan. Okey, ada orang anggap Malaya itu semenanjung, sebenarnya salah. Kalau kita kata begitu, Harimau Malaya bukan ini semenanjung di Malaysia. Sabah, Sarawak juga. Pada Sabah, Sarawak juga seluruh semenanjung Malaysia, kita ada Malaya, kita adalah hero Malaya. Kita adik sikit kepada Harimau Malaya. Jadi saya memanggil mana-mana agensi yang berminat yang orang kata apa tidak melihatlah aspek lain. Keuntungan tak ada. Sebab saya bercadang, saya bermesyuarat dengan Malaysian Basker. Saya nak buat tours sekeliling Malaysia. Di tempat kita realisasikan perkara ni. Kita kena buat. Walaupun kepayahan tu ada, cabaran tu tinggi, tapi saya sanggup mulakan demi untuk Malaysia. Ya, dan kejap lagi kita akan saksikan Aris Sariwatan dan Rafiq menyanyikan lagu Bangkit Hero Malaya. Tapi sebelum tu, kita ada something nak bagi tahu dulu ya. Kepada penonton Borak Kopitiam ni, ada satu cerita yang anda kena tengok. Okey, anda semua kena saksikan Master in the House. Jadi peminat BTS mesti kenalkan dengan song Songdok kan. Istimewa di Master in the House Malaysia dibawakan pereka koreografi kumpulan popular dunia ini. Anda juga akan dibawa melawat ke bangunan HYBE, HYBE yang sangat sinonim dengan BTS dan industri muzik K-pop. Jadi anda semua jangan terlepas berminggu Sabtu minggu ini. Ya, memang kena tengok ni. Dia try laksa tau. Boleh tengoklah di Bernadi, Syarif Farus, Mira Sam, Syailinea dan Hil Husaini dalam Master in the House Malaysia. Ya, 10 malam hari Sabtu. anda semua malam ni lah. duduk tengok.
Wow, memang seronoklah cerita ni. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang menonton Borak Kopitiam minggu ini dengan topik kita mata lensa. Harap anda semua dapat kutiplah ilmu sedikit yang kami kongsikan pada hari ini. Dan juga untuk persembahan kita hari ini sangat-sangat istimewa. Confirm bersemangat. Jom kita saksikan persembahan penutup Borak Kopitiam minggu ini dengan lagu nyanyian Aris Hariwatan bersama Rafiq, Bangkit Hero Melaya. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Dari subuh dingin yang kelam melarut ke tengah malam, dari hiris luka yang dalam jadi parut kembali lebam. Semangatmu kental kendiri, bukan dahaga dipuji, bukan untuk mata berhati, niat dan buatmu selari. Jatuh bangun maunya, bangkit bina semula, dijatuh dikalah, dicaci dinista, semangatmu kekal membala. Tuhai anak Malaysia, jiwamu merdeka, satu untuk semua, tentukan sesama, semoga kita akan berjaya. Hero Melaya, Hero Melaya, Hero Melaya. Tak meminta namamu didendang, apalagi minta dijulang. Seandai nyawa digalas kapti, sanggup harungi demi